Dah sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas sudah? Jelas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, yakni yang diridainya, ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Dan mereka yang diridai Allah itu ialah yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka Jahannam dari kami. Sesungguhnya azab siksanya itu adalah memeritkan. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpah dan kurnianya. Hari ini kita dapat sambung kembali tafakuh kita, tafakuh dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh. Itu sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Ilahi di atas limpah dan kurnianya. Juga hari ini kita berikan nikmat untuk bernafas, nikmat untuk merasakan segala rezeki-rezeki Allah yang lain, nikmat yang tidak terhingga bagi kita umat Nabi Muhammad dapat merasakan Ramadan. Alhamdulillah, ni tafakuh pertama dalam bulan Ramadan lah. Setelah 2 minggu kita tak buat 2 minggu lepas minggu lepas tak pernah sihat lah. Jadi insyaAllah hari ini sebelum masuk dalam kita punya kitab, sama-sama kita melihat sikit lah, kita tadabbur sikit sempena bulan penghayatan Al-Quran, Ramadan, bulan penghayatan Al-Quran. Kita bukan setakat baca, tapi kita faham, kita tadabbur dan kita teliti makna-makna Al-Quran supaya ianya masuk dalam jiwa kita, kita faham dan kita amalkan. Dalam ayat yang anda bacakan tadi, ayat tentang Ibadur Rahman.
satu golongan yang Allah sebutkan sebagai ibadur rahman. Golongan ibadur rahman ni mufassirin sebut sebagai golongan yang diridai Allah. Hamba Allah yang diridai Allah. Jadi dalam surah Al-Furqan ni sehinggalah dalam 2 surat Allah ceritakan sifat ibadur rahman. Banyak di sudut-sudutnya. Yang terawal, sifat mereka adalah sifat mereka ini orang yang menjaga adab, sopan santun, menjaga akhlak, tidak melakukan perkara-perkara yang maksiat, apatah lagi perkara-perkara yang tidak melakukan perkara-perkara yang syubhat, apatah lagi perkara-perkara yang maksiat. Bahkan salah satu daripada sifat mereka, apabila mereka dikatakan dengan perkara-perkara yang tidak elok, perkara-perkara yang tidak senang lah, perkataan yang kurang adab, lalu mereka sebut apa? Mereka kata qalu salama. Mereka tak balas balik cacian atau tidak balas balik dengan sentimen. Bahkan itu adalah sifat Nabi yang mana kita dah kita dah terabur dalam tazkirah subuh sebelum ni. Sifat Nabi yang apabila mereka apabila Nabi SAW dicaci, dihina, Allah perintahkan untuk bersabar. Kemudian Allah perintahkan juga wajarhum hajrun jamila. Tinggalkan mereka dengan cara tinggal yang baik. Maksudnya tidak caci semula dan sebagainya. Jadi itu dalam adab kehidupan seharian kita, elakkan daripada perkataan-perkataan yang tidak molek. Apatah lagi kata-kata itu termasuk dalam dosa-dosa. Dalam kitab Al-Kabair banyak disenaraikan dosa-dosa mulut termasuk dalam dosa-dosa besar. Jadi sahabat-sahabat boleh belik kita tu lah, dan sama-sama kita elakkan daripada membuat perkara yang termasuk dalam maksiat mulut maupun maksiat-maksiat lain. Walaupun perkara-perkara tu kadang tak jelas, syubhat, jangan buat tak. Apatah lagi dalam bulan Ramadan, peluang kita untuk jadikan batu loncatan untuk kita berubah, daripada kita, kalau siapa yang terbiasa cakap benda-benda tak elok ni, ubahlah. Kan antara sifat mereka yang lain, sifat ibadur rahman ni Allah sambung lagi, mereka ni beribadah pada malam hari. Bukan sekadar ibadah siang, tapi mereka juga ibadah malam hari. Jadi kita bulan Ramadan ni banyak ibadah. Cuma itulah kan, orang selalu galakkan beribadah, buat amalan sunat, tambah amalan sunat kat bulan Ramadan ni. Tapi jangan lupa, lebih penting sebenarnya untuk kita tinggalkan maksiat, tinggalkan perkara-perkara larang. Tak guna kita tambah ibadat sunat kita, tapi kita buat maksiat, sia-sia, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa sebab maksiat kita tak tinggal. Jadi ulama sebut, kalau digandakan pahala-pahala amalan sunat kita di bulan Ramadan, apatah lagi pahala kita melakukan perkara yang wajib, antaranya meninggalkan maksiat. Dan kita tinggalkan doa, semoga Allah bantu kita dalam melaksanakan ketaatan, bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Jadi sebab itu dalam ayat ni tadi, golongan ibadur rahman ni mereka juga berdoa kepada Allah supaya dilindungi daripada azab neraka. Alhamdulillah, semua tu lupa pula. Yang dihormati yang dibertua Badan Kebajikan Asal Mesir, Ustaz Ahmad Farhan, Raisah Siti Syazah Nazwa, Barisan Pimpinan Ahli Jawatan Kuasa Tadbir Bersam sesi 2020-2021, sahabat-sahabat ikhwah dan akhwat, penonton, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sama ada di Mesir ataupun di Malaysia lah, kalau ada lah di Malaysia. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan masuk dalam kitab kita Al-Wazih fi Usulil Fiqh, karangan Al-Fadhil Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini kita sambung pada muka surat 78 di dalam bab Al-Qiyas. Bab Al-Qiyas.
Baik. Jadi insyaAllah kita dah sampai masalikul illah. Masalikul illah. Hari ini kita akan masuk masalikul illah. Jalan-jalan untuk mengetahui illah yang keempat. Kita dah selesai melalui an-nas, Al-Quran dan Sunnah. Mengetahui illah dengan ijma' yang kedua. Yang ketiga, mengetahui illah dengan penelitian melalui as-sabr wa taksim. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk jalan-jalan untuk mengetahui illah melalui penelitian yang lain, iaitu al-munasabah. Jadi sebelum kita masuk, kena ingatlah al-qiyas tu apa? Al-qiyas itu dalil syarat yang keempat, yang disepakati ulama, iaitu memasukkan hukum perkara yang ada dalil kepada perkara yang tidak ada dalil kerana kesamaan illah dia. Jadi rukun dia ada 4 tadi, iaitu asal iaitu perkara yang ada nas, huruf perkara yang tidak ada nas, illah iaitu illah hukum tu lah, atau sebab hukum tu, dan yang keempat iaitu hukum asal. Hukum asal itu rukun yang kena ada. Dan manakala hukum furuk tu pula adalah samratul qiyas. Jadi kena ulang, selalu kena ulang benda ni supaya melekat. Sebab kita dalam pembicaraan kias. Jadi kias ni dia tidak akan larilah daripada kita membahas tentang benda yang ada nas dan benda yang tidak ada nas. So benda yang ada nas ni adalah asal, dan benda yang tak ada nas ni adalah furuk, yang kita akan kiaskan dia kepada benda yang ada asal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 78. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Al-munasabah. Al-munasabah. Okay, jalan yang keempat iaitu al-munasabah. Al-munasabah ni lughatan, maksud lughahnya al-mulaim. Samalah al-mulaim. Al-munasabah tu maksudnya dalam bahasa Melayu sama je. Sesuai sesuai lah, apa yang sesuai. Kalau bahasa apa ni? Bahasa Indo ni cocok. Cocok. Okey. Apa maksud dia? Wa ya ayakuna bainal wasfi wal hukmi mulaimatun. Iaitu adalah ada di antara sifat, pensifatan dan juga hukum suatu perkara itu mulaimah, suatu kesesuaian. Ada dalam masalah tu ada kesesuaian di antara sifat masalah tu dan juga hukum kepada masalah tu. Maksudnya hukum tu datang dengan illah dia, illah dia kerana sifat tu sesuai dengan hukum tu. Ini kita faham secara teori dulu. InsyaAllah lepas ni kita tengok contoh. Haitsu yatarattabu ala tashri'il hukmi indahu tahqiqun kejap okey, iaitu ketika mana sifat itu dia tersusun ataupun dia terjadi ataupun dia datang ke atas pensyariatan hukum di sisinya tahqiqul maslahah syar'iyyah, yang mana sifat tu dia merealisasikan masalah syarak. Okey, sini sifat tu kita ketahui selepas kita tahu hukum itu, yang mana sifat tu dia merealisasikan ataupun mengadakan, mentahqiqkan masalah syarak. Apa dia masalah syarak? Iaitu jalbul maslahah ataupun darul mafasid. Jadi sifat tu dia ada
bila kita tengok kita nak katakan sifat ni munasabah untuk jadi ilah ni, ilah kepada hukum ni, yang mana kita tahu okey, ada masalah, ada hukum ni, ilah dia apa, yang mana ilah tu dia sama ada dia darul mafasid ataupun darul masalih. Jadi kalau dalam kitab-kitab lain dia akan tambah atau dia akan letakkan dalam takrif tu yang mana dia yang diterima akal. Akal terima. Maksudnya masalah tu yang kita ataupun ilah tu yang kita nak kata munasabah, iaitu benda tu diterima akal. Diterima akal. Jadi akal kata hukum ni jadi sini kerana ada masalah ni. Itu yang dikatakan munasabah. Contohnya apa? Contohnya kal iskar. Fa innahu wasfun mulaimun li tahrimil khamar. Iaitu apa ni? Memabukkan. Jadi memabukkan ni merupakan sifat yang munasabah kepada pengharaman khamar. Wala yulaimuhu kaunuhu sa'ilan au bilaunin kadha. Dan tidak munasabah kita nak katakan pengharaman khamar ni disebabkan sifatnya tercair ataupun sifatnya dia ni warna sekian-sekian. Ataupun kerana pengharaman khamar ni kerana dia makanan. Jadi sebab tu yang munasabahnya kerana dia ni memabukkan. Wa innamal iskar wal wasful munasibu li tahrimi duna ghairi. Contoh yang lain, wasawru wasfun mulaimun li thubutil wilayati lil ab fi tazwijil bint al-bikru as-saghirah. Iaitu sifat dia ni kecil lagi. Sifat kecil ni, saghar, sifat kecil ni merupakan sifat yang munasabah untuk kita sabitkan dia kepada wilayah kepada ayah. Ayah tu ada hukum wali dalam mengahwinkan anak perempuannya yang masih dara lah, yang masih dara, yang kecil. Jadi itu sifat yang munasabah lah. Jadi ayah ni boleh mengkahwinkan anaknya yang masih dara dari wilayah tu, dari kuasa tu, kerana sifat anak tu masih kecil. Jadi itu yang munasabah. Li'annahu madhannatul ajz an idrakil maslahah. Kerana ianya secara sangkaannya sifat yang kecil itu dia adalah kekurangan ataupun ajazlah, ketidakmampuan daripada untuk mendatangkan masalah. Budak kecil ni tak pandai nak nilai masalah sendiri yang biasa. Okey. Wa fi thubutil wilayah daf'ul lid-darar anil ajiz. Dan dalam pensabitan wilayah ni tadi ada daf'un lid-darar. Dalam pensabitan wilayah ni tadi ada daf'un lid-darar, iaitu mengelakkan ataupun menolak kemudaratan yang ada pada ajiz, orang yang tidak berkemampuan. Wadah'ud darar maslahah maksudah di syarak. Dan menolak darurat ni termasuk dalam masalah maksudah di syarak. Jadi al-munasabah ni dalam ni ringkas lah. Sebab apa ni, perbahasan masalah ikut ilah ni dia perbahasan yang bukan mutadid lah. Siapa yang level baru nak belajar usul fiqh ataupun mutadid ni lah, dia mungkin akan pening sikit lah. Siapa boleh tangkap, insyaAllah Alhamdulillah boleh tangkap lah. Tapi kalau yang tak boleh tangkap tu yang benar-benar dengar dulu dan faham dulu dengan istilah tu. Biasakan istilah ni. Sebab tu kalau dalam atau rokok ke apa kan, kita yang tadi dia tak ada bahas pasal masalah ikut ilah. Kalau mungkin dalam Al-Quran, An-Nas, Ijma' tu mudah sikit lah. Munasabah ni nak mudahnya kita faham dia adalah perbahasan maslahah.
Perbahasan masalah. Jadi dalam kitab usul fiqh biasa dia akan bahaskan al-munasib ni, dia termasuklah dalam dia ada kategori dia. Yang mana yang kita tahu masalah ada daruriyat, hajiat dan juga tahsiniat. Macam contoh tadi, contoh arak ni dia adalah contoh bagi level daruriyat. Adapun contoh bagi kecil ni tadi, budak kecil ni di wilayah apa ni, ayah ada wilayah tazwij kepada perempuan yang masih kecil ni adalah, ulama sebutkan ini adalah contoh bagi masalah yang hajiah. Kalau dalam kitab fiqh disebut al-munasib al-maslahi. Sebut al-munasib al-daruri, al-munasib al-maslahi dengan al-munasib al-tahsini. Jadi al-munasib al-daruri ni masalah daruriyat lah. Al-munasib al-maslahi ni masalah hajiat. Dan tahsiniat lah. Dan daruriyat, hajiat, tahsiniat ni dia bukan ada pada bahasan masalah musalah je kan. Biasa kalau siapa yang belajar syariah ke ataupun sebelum ni nak belajar usul fiqh ke, pasti akan dengar bahasan dalam masalah musalah, benda-benda yang tidak ada nas saja. Maka sebenarnya setiap perkara yang ada nas tu dia pun ada level-level dia. Wajib tu ada wajib yang daruri, ada wajib yang tahsini, ada wajib yang haji. Sunat ada sunat daruri. Cuma pembahasan tu dia level lagi tinggi lah. Dia detail dalam kitab Al-Muwafaqat. Siapa yang tak adam asas usul fiqh dan fiqh mungkin pening sikit lah. Cuma pegang maslahah ataupun al-munasib ni dia ada daruriyat, tahsiniat dengan hajiat. Okey. Jadi apa tadi nak sentuh? Okey, dalam al-munasib ni dalam munasib ni ulama sebutkan apa? Wala yalji'u al-mujtahid di hadzal wala yalji'u al-mujtahid di hadzal masalik illa 'inda adamin nas wal ijma' ala anna al-wasf ala anna al-wasfa illatun. Jadi ulama dia tidak sandarkan ataupun mujtahid dia tidak sandarkan jalan munasabah ni. Jalan munasabah ni kecuali dia disandarkan dengan nas ataupun ijma'. Maksudnya nak ambil sifat yang munasib sebagai ilah ni, dia mesti ada sandaran dengan nas ataupun ijma' ke atas sifat tu tadi. Dan inilah yang disebutkan sebagai al-munasib al-mu'tabarah. Al-munasib al-mu'tabarah. Maslahah ataupun sifat munasabah yang diiktibar oleh syarak. Jadi kalau kita tengok dalam kitab ni dia buat 4 bahagian. Cuma nak mudah fahamnya, dalam kitab lain lah dia akan sebut 3 bahagian. Secara detailnya 3 bahagian. Jadi ada munasib al-mu'tabarah, ada munasib al-mursal dan juga al-munasib al-mulghi. Munasib al-mulgha. Dia al-munasib al-mu'tabarah dan iktibar syarak. Ini ada 2, iaitu al-munasib al-mu'athir dan juga al-munasib al-mulaim. Kemudian ada munasib al-mulgha. Munasib yang tidak diiktibar oleh syarak. Dihalang oleh syarak. Mulgha, dihalang oleh syarak. Tidak diiktibar lah. Kemudian ada munasib al-mursal. Ini pembahasannya lebih detailnya nanti dia ada dalam dalil yang tidak disepakati. Okey.
termasuk anwa'ul wasfi al-munasib. La takunul munasabah. La takunul munasabatu ذات ذاتها مفيدة للتعليل إلا إذا اعتبرها الشرع. Munasabah ni tidak secara zatnya tidak dia tidaklah menjadi mufidah ataupun tidak diterima untuk menjadi illah kecuali ianya jika ianya diiktibar oleh syarak atau syarak menyaksinya, menerimanya lah sebagai mulaimah ataupun dilihat ia sebagai munasabah dari sudut syarak. Wal wasfu al-munasib bin nazar ila syahadati syara' bil malaimati wa adamiha arba'at anwa'. Jadi sifat munasabah secara teorinya ada empat jenis. Secara detailnya ada 3 jenis. Jenis yang pertama iaitu mu'tabar ni yang diterima oleh syarak ada 2. Okay, jadi kita sebut tadi al-munasib al-mu'tabarah. Al-munasib al-mu'tabar. Al-munasib al-mu'tabar ni iaitu yang ada dia punya sifat munasib ni tadi dia ada nas ataupun ijma'. Nas ni Al-Quran Sunnah ataupun ijma'. Jenis yang pertama adalah al-munasib al-mu'athir. Ini level yang paling atas lah. Level paling atas. Apa dia al-munasib al-mu'athir? Iaitu al-wasfu al-munasibu alladhi syahada syara' bi'atibarihi binasin au ijma'in yasihu ta'lilu bihi bittifaq. Iaitu sifat munasib yang disaksikan oleh syarak ataupun diterima oleh syarak dengan pengiktibarannya dengan nas ataupun ijma'. Maksudnya ada nas dia ada sandaran ni kepada nas ataupun ijma', dan dia sah, boleh dijadikan illah dengannya secara ittifaq. Contoh dia apa? Contoh dia haid. Contoh haid. Qaulu ta'ala fi qouli ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Contoh yang lain wa mithlu al-qatl fil hadits an-nabawi la yarithul qatil. Yang haid ni tadi yang haid ni tadi dia kena kenapa? Tak boleh bersolat, tak boleh puasa. Contoh yang pembunuhan tadi, pembunuh ni tidak mewarisi daripada orang yang dibunuhnya. As-sighar disebutin wilayah al-maliyah. Ini tadilah macam tadi. Kecil, sifat kecil itu tersabit kepada wilayah, disabitkan kepada wilayah al-maliyah. Fi qouli ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagu nikah. Jadi disebut semua sifat ni, semua sifat-sifat ni adalah sifat yang munasabah dan syarak i'tibaruha. Kerana syarak i'tibarnya dalam hukum-hukum ini. Ini adalah darjat yang paling tinggi dalam al-wasfu al-munasib. Jadi al-munasib al-mu'athir yang pertama dalam al-munasib al-mu'tabar ni, dia adalah sifat yang syarak sebut dalam nas. Ada dalil lah tu. Nas atau ijma', dalil nas atau ijma', dan dia ni sifat tu hukum tu datang kerana sifat tu sendiri atau disebutkan sebagai ainul wasfi.
kerana ain sifat itu. Kerana sifat itu begitu, hukum tu datang begitu. Ini sebut munasib al-mu'athir. Okay. Kemudian ada yang kedua, al-munasib al-mula'im. Al-munasib al-mula'im ni iaitu al-wasfu alladhi ruttaba syari' hukman alaihi. Iaitu sifat yang syarak menyusunnya, menyusun hukum ke atasnya. Syarak letakkan hukum ke atasnya. Walakin lam yuthbit binassin au ijma'in i'tibarhu bi'ainihi illatun li hadzal hukmi al-murattab alaihi. Akan tetapi ianya tidak disabitkan dengan nas atau ijma' pada pengiktibarannya sebagai illah dengan ain illah itu, dengan ain dia. Macam anda sebut tadi, kalau munasib mu'athir ni sifat tu diiktibar sebagai illah, syarat iktibar sebagai illah kerana ain dia, kerana sifat dia itu. Akan tetapi yang mulaim ni sebenarnya mulaim ni ada 3 jenis lagi. Jenis yang pertama, dia tidak diiktibar, hanya dia tidak diiktibar kerana ainnya. Wa innama thabata kaunuhu illatun li jinsil hukmi. Akan tetapi dia disabitkan pengilahannya itu, dia disabitkan sebagai ilah kerana jenis ni, jenis hukum ni. Aw sabata kaunu syari' i'tabara wasfan min jinsihi illatun lil hukmi bi'ainihi. Ataupun dia disabitkan kerana syarak mengiktibar sifatnya daripada sudut jenisnya ke atas hukumnya, yang mana hukum tu adalah ain, dinilai dari sudut ain hukum, ataupun illah tu diiktibar kerana hukumnya diambil hukum itu dari sudut jenisnya. Pening sikit. Okey, di sini dia ada al-maslah mu'tabar ataupun al-munasib al-mu'tabar ni. Jadi sebenarnya ada 4 bahagian. Yang pertama, diiktibar dari sudut ain sifat dan juga ain hukum, ataupun setengah kita sebut nau sifat ataupun nau hukum. Maksudnya dinilai sifat itu sebagai ilah, diiktibar sebagai ilah kerana diambil dari sudut ainnya, dari sudut jenisnya, dari sudut nau'nya. Kita pakai satu istilah lah, bagi satu istilah ain. Nanti pening-pening pula tu istilah nau' dengan ain. Ain sifat dan juga ain hukum. Yang kedua, ain sifat jenis hukum, diiktibar dari sudut ain sifat jenis hukum. Yang keempat, jenis sifat ain hukum, terbalik. Itu yang ketiga. Yang keempat, jenis sifat dan jenis hukum. Itulah ain jenis ain, jenis. Jadi yang kedua sampai ketiga inilah yang termasuk dalam munasib al-mula'im. Munasib al-mula'im. Jadi apa benda jenis-jenis apa benda ain tu kan? Ni ya. Jadi ni sudah termasuk dalam perbahasan mantik sikit lah.
Jenis ni apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fadhil Dr. Wahbah Az-Zuhaili, iaitu suatu perkara yang meliputi semua perkara-perkara lain yang apa ni, yang berbeza pada nauknya, anwa'nya. Nauk pula tadi jenis. Nauk ataupun ain pula adalah semua perkara yang merangkumi perkara-perkara lain pada ashkhasnya ataupun pada diri dia itu. Contoh haiwan. Haiwan ini termasuk di bawahnya, haiwan ini termasuk di bawahnya haiwan-haiwan yang apa ni, yang berjalan, haiwan yang terbang dan haiwan sebagainya. Termasuklah di bawah kategori haiwan tu adalah al-insan. Kan? Al-insan haiwanun natiq. Jadi al-jins tu dia lebih umum daripada ain ataupun nauk. Contoh nauk tadi, insan termasuk di dalam ni, di bawahnya Abu, Ahmad, Zaid, semua yang dikira sebagai ashkhas ni, ain seorang-seorang ni. Jadi nak mudah faham dia, dia punya apa ni, sifirnya, jenis ni dia lebih umum daripada ain. Senang cerita macam tu lah. Okay, nanti kita nak tengok contoh. Okay. Misalul wasfi al-mulaimi al-mu'tabari alladhi i'tabaruhu asy-syari' bi'ainihi illatun lihukmi min jinsil hukmi alladhi yabhathu al-mujtahid an illatihi. Contoh bagi sifat munasabah, sifat munasabah yang diiktibar, yang mana syarak mengiktibarnya, syarak mengiktibar ainnya sebagai illah hukum, illah kepada hukum, yang mana hukum tu illah kepada ataupun daripada jenis hukum. Okey. Ini untuk sifat tu dinilai secara ain, hukum tu dinilai pada jenisnya. Okey. Contoh dia apa? As-sighar, budak kecil, sifat kecil. Lima'rifati illatil wilayah. Lil ab fi tazwiji saghirah. Sifat budak kecil tu menjadi illah kepada ayah ni dia ada hukum wilayah, hukum wali, dia ada hukum wali ke atas mengkahwinkan budak kecil. Okay. Sifat dia as-sighar tu, budak kecil tu, hukum dia wali at-tazwij, wilayah at-tazwij lil ab. Itu hukum dia, wilayah at-tazwij lil ab. Ayah ni ada hukum dia, ada ayah ni ada wilayah ataupun dia ada kuasa untuk mengkahwinkan budak kecil, anaknya lah, anak kecilnya. Jadi musannif sebut apa? Wajadal mujtahid anna syar'a i'tabaru as-sighar lil wilayati ala ma li-saghirah. Mujtahid dia menjumpai bahawa syarak juga mengiktibar sifat kecil tadi, sifat kecil yang kita ambil sebagai ilah pada kes tadi tu, termasuk juga dalam kes ataupun hukum wilayah ala ma li-saghirah.
Nampak tak? Sifat tu khusus sifat tu. Ain sifat tu. Sifat tu iaitu budak kecil. Tapi hukum dia umum banyak. Itu sebut jinsul hukmi. Dengan sifat sogir, sifat sigar ni, sifat kecil ni, terjatuh padanya hukum wilayah tazwij, terjatuh juga pada dia hukum wilayatul mal. Jadi itu contoh bagi sifat dari sudut ain dan juga hukum dia dari sudut jenis. Wa kullu min wilayatil mal, setiap daripada wilayah mal ini dan juga wilayah tazwij ni, dah halas al-wilayah. Ada satu hal, satu keadaan dalam wilayah ni yang sama. Min jinsil wahid wa huwa al-wilayah. Jadi sebab tu al-jins tu hukuman tu dari sudut al-jins, iaitu al-wilayah. Wilayah apa? Termasuk dalam bawahnya wilayah apa tadi? Wilayah tazwij, wilayah al-mal. Ain tu satu. Ain tu sifat. Sifat tu, sifat yang dimunasibah. Sifat yang diambil sebagai ilah tu adalah sifat yang dinilai sudut ianya ain. Sifat kecil tu lah. Dia tak ada apa-apa lagi bawah yang kecil macam ni, tak ada. Kerana sifat dia kecil tu, jadi satu hukum tu dari sudut jins. Hukum tu dia ada, di bawahnya ada hukum-hukum furu' yang lain. Disebabkan sigar tu, al-ab, ayah ni dia ada wilayah. Wilayah apa termasuk dalam di bawah wilayah tu, wilayah at-tazwij dan juga wilayah ma'an. Faka'anna syara' lima tabara as-sigar illatun lil wilayah 'ala al-mal saghira. Tabara as-sigar illatun li kulli anwa'il wilayah. Termasuklah soalnya syarat mengiktibar sigar tu juga sebagai ilah kepada semua jenis wilayah. Sifat yang diambil sebagai ilah tu adalah as-sigar, hukumnya adalah al-wilayah lil-ab. Jadi tapi wilayah tu di bawahnya ada termasuk macam-macam jenis wilayah. Yang disebut sini adalah wilayah tazwij dan wilayah mal lah. Wa hadha i'tabar ainul wasf. Ainul wasf. Okey, dapat gambaran sikit kan beza ain dengan jenis. Jenis tu dia umum sikit, ain ni dia khusus. Okey. Wa mithalul wasf bil munasib alladhi i'tabara syari' wasfan min jinsihi illatul hukm illatun lil hukmi alladhi yabhathul mujtahid an illatihi. Contoh sifat munasib yang mana diiktibar, syarat mengiktibarnya, syarat mengiktibar sifatnya dari sudut dia punya jenis, jinsihi, sebagai ilah kepada hukum yang mana ulama kaji, ulama teliti dari sudut apa ni, ain dia. Okey, yang ni contoh untuk sifat yang jadi ilah tu adalah dari sudut jenisnya. Hukum dia adalah hukum yang maksud ataupun istilah dia yang tepat adalah hukum ain lah. Ain hukum. Satu hukum ni. Okey. Contoh dia apa? Al-matar li'ibahatil jam' bina solatain waqtul iqamah. Waqtul iqamah. Hujan ni ketika waktu hujan diharuskan untuk jamak di antara dua solat. Contoh apa ni? Contoh maghrib dan isyak. Contoh jamak maghrib isyak. Dulu kita pelik kalau baca-baca kitab fiqh ni, kenapa matar hujan ni pun sampai boleh jamak, apa masyakkah kan? Apa kesusahan kan? Sebab Malaysia
biasa hujan kan, sebulan sekali paling kurang kan. Tu apa, dah lama tak pergi Malaysia kan. Jadi selalulah Malaysia ni hujan kan. Apa ni, iklim Nusantara, jadi selalu hujan. Dan kita biasa, dan keluar pun boleh pakai apa, pakai payung. Jaranglah banjir tu kalau setengah tempat dan juga musimnya lebat. Tapi kalau Arab ni, kat Arab ni biasanya kalau sekali hujan tu, kita rintik je pun, dia akan banjir. Biasanya lah. Apatah lagi kalau apa, hujan tu lama tambah lebat kan. Ui, confirm banjir. Sebelum ni ada pernah sekali hujan lebat 2 hari. Dia lebat jap, renyai jap, lebat jap, tapi memang banjir lah. Memang tak boleh solat masjid, solat kat rumah lah. Jadi ni pandangan sebahagian mazhab lah. Keadaan ni, keadaan mator ni, hujan ni boleh dijamakkan antara dua solat. Fainal mujtahid bahatha an illati hadha al-hukm an illati hadha al-hukm فوجد أن الشرع أباح الجمع بين الصلاتين حال السفر دفعا للمشقة. Dia ulama mujahid, dia mengkaji inilah kepada hukum kes boleh syarat membenarkan solat ni, jamak dua solat ni. Lalu para mujahid mendapati dibenarkan untuk jamakkan antara dua solat ni kerana daf'an lil masyaqqah, untuk menolak mudarat lah, masyaqqah, kesusahan. Okay. Wa kullu minas safar wal matar dakhilun tahta jinsin wahid. Setiap daripada safar, musafir dan juga situasi hujan ni termasuk dalam satu jenis. Apa itu jenis dia? Hukum dalam masalah safar dan juga masalah situasi hujan ni, dia termasuk dalam satu jenis. Apa itu jenisnya? Iaitu jenis al-masyaqqah. Wa huwa mazunnatul haraj wal masyaqqah. Dari sudut sangkaannya ataupun zonnya, ada kesusahan dan juga kepayahan. Faka'anna syara' lima tawara as-safar illatun li jawazil jam'i baina salatain, i'tabara kullu ma huwa min jinsihi illatun li hadzal jawaz. Maka apabila syarak mengiktibar as-safar ni, sifat munasib kat sini adalah as-safar ini. Betul lah. Sifat munasib kat sini adalah safar sebagai ilah kepada keharusan untuk jamak baina solatain. Begitu juga syarak telah mengiktibar setiap apa yang termasuk dalam jenis ilah ini sebagai harus. Jadi kita katakan tadi, as-safar ni di dalam jenis sifat, iaitu ada haraj, ada masyaqqah. Jadi semua yang ada haraj, ada masyaqqah ni boleh diiktibarkan sebagai sifat munasib ataupun boleh diambil sebagai ilah dari sudut syarak. Dan ilah ni ialah yang dinamakan ilah dari sudut al-jins, jenisnya. Maksudnya sifat masyaqqah tu ataupun haraj tu, bawah dia ada termasuklah masyaqqah dalam matar tadi, waktu apa, situasi hujan, waktu situasi musafir ada masyaqqah. Jadi ulama nilai dalam musafir tadi boleh jamak solat, begitu juga dalam keadaan hujan, sebab ada
wasful munasib yang sama. Tapi dia punya hukum dia satu. Hukum dia apa? Jawaz al-jam'u baina salatain. Jawazul jam'i baina salatain. Itu hukum dia. Jadi ini untuk contoh munasib mulaim yang sifat dia diiktibar dari sudut jenis dan juga hukumnya diiktibar dari sudut hukumnya adalah dari sudut ain dia. Fayakun al-matar illatun liibahatil jam'i li ghairil musafir halal matar bahwa iktibar jinsul wasf. Maka jadilah al-matar ni sebagai ilah untuk pengharusan jamak di antara dua solat selain daripada musafir dalam keadaan matar. Wa huwa iktibar jinsul wasf. Itu diiktibar sebagai jenis wasf. Okey, dapat lagi. Siapa yang baru first time dengar tu ni sikit lah. InsyaAllah kita akan faham sikit lah. Okay, yang ketiga, wa mithalu i'tibari jinsil wasfi li jinsil hukmi alladhi yabhathul mujtahid an illatihi. Contoh yang ketiga, contoh untuk jenis sifat munasabah, jenis sifat munasabah atau masalah yang diiktibar kerana dari sudut jenisnya kepada suatu jenis hukum. Contoh dia apa? Yang ni untuk jinsul wasfi dan juga jinsul hukmi. Okay. Apa contohnya? Al-haid liisqati solah anil haid waktu haiduha waktu haidiha, iaitu seorang perempuan yang haid digugurkan kewajipan solatnya ketika dia sedang haid. Termasuklah kes ini kes berpuasa kan? Dan juga ibadat lain lah. Contoh ini solat wajib. Jadi bila ada haid dia tak wajib solat waktu tu. Bahkan haram dia solat. Begitu juga puasa, siapa yang haid tak wajib puasa, bahkan kalau dia puasa tu haram. Bahkan sebagian ulama kata kalau siapa yang haid, datang haid contoh datang pagi kan, pukul 8, dia dah puasa lah. Dia wajib dia batalkan puasanya dengan minum air. Dia tak wajib puasa, dia tak boleh tunggu apa. Dah datang haid, aku nak puasa, nanti aku buka sama-sama lah. Tak boleh. Itu tak ada. Ini bukan isu adab tapi isu hukum. Haram puasa ketika haid. Okey. Fa innal mujtahid akhadha yabhathu an 'illati hadha al-isqat fara'a an al-wasf al-munasib lidzalika huwa al-haid. Maka para mujtahid pun dia mengkaji illah kepada kes ni lah. Pada kes ataupun masalah ni, iaitu gugur kewajipan solat ketika haid ni, dan mereka mendapati sifat munasib, sifat yang munasabah dia adalah haid. Sifat yang munasabah yang boleh ditinggal ketika tinggal gugurnya kewajipan solat ni, boleh tinggal solat ni adalah kerana sifat haid. Okay. Jadi sifat kat sini adalah haid. Hukum dia tinggal solat. Jadi macam mana haid tu sifat diiktibar dari sudut jinsul wasfi, dan macam mana hukum isqatu solat tu dari sudut jinsul hukmi. Okey, tengok. Listimalihi
listimalihi ala al-masyaqqati allati tunshi'u an taklif bi'i'adati salawat al-kathirah allati tamdi asna'il haid. Kerana dia merangkumi sifat munasabah haid ni tadi, dia merangkumi ke atas masyaqqah terangkum di dalamnya masyaqqah kepayahan kesusahan yang terbina apabila pentaklifan taklif untuk mengulang solatnya ataupun qada solatnya banyak ketika mana dia meninggalkan solat ketika waktu haid. Faqamal haid maqam hadhil masyaqqah nasyatan anhu. Maka berdiri haid atau menjadilah haid itu di atas makam masyaqqah ini yang muncul daripada haid ini. Masyaqqah itu yang muncul daripada haid itu. Li'annahu wasfun mundhabitun zahirun. Kerana ianya adalah satu sifat yang kerana ianya adalah sifat yang zahir, yang mundhabit, yang pasti. Thumma bahatha man yu'ayyidu ra'yu fi furu' al-hukm al-ahkam syar'i fi furu' al-ahkam syar'iyyah. Fawajada anna safar ja'alahu syara' illatan liqasri salah wa jama'aha. Kemudian para mujtahid mengkaji apa yang membawa kepada furu' hukum-hukum syarak kepada isu haid ni, dan mereka mendapati termasuk hukum-hukum syarak yang berkaitan lah dengan isu haid ni, termasuk mereka mendapati sifat as-safar ataupun sifat musafir ni terjadi juga padanya dari sudut hukum syarak sebagai ilah di qasri salah wa jam'uha lima yansha'u anhu minal masyaqqah, kerana datang daripada sudut sifat musafir ni terangkum dalamnya al-masyaqqah. Maka jadilah syarak mengiktibar setiap apa yang dinilai atau disangka sebagai haraj dan juga masyaqqah sebagai ilah likulli hukmi, kepada setiap hukum padanya sebagai keringanan, takhfif. Jadi maksudnya di sini kita kata tadi kes haid ni adalah termasuk dalam masyaqqah. Apabila seorang perempuan tu dia haid, ada masyaqqah dan juga haraj yang dilalui, maka datang satu hukum iaitu isqat solah. Jadi ulama kaji, ulama dapati juga satu sifat atau satu jenis yang sama dalam sifat tu. Jenis sama dengan jenis sama dengan haid ni tadi, iaitu masyaqqah, ada masyaqqah di dalamnya, iaitu al-musafir, as-safar. Jadi musafir ni di dalamnya ada masyaqqah. Jadi termasuk dalamnya satu jenis yang sama. Tetapi dalam kes safar ni hukum dia punya hukumnya adalah qasar solat. Kalau haid tadi hukumnya adalah isqatus salah. Haid isqatus salah. Kalau dalam safar hukumnya adalah apa tadi? Qasrul salah. Okey. Dua-dua hukum ni pula, tadi kita tengok sifat ni sifat yang sama. Sudah apa? Okey, sifat ni tadi dia yang kita katakan al-jins, maksudnya di bawah satu tema, satu jenis,
iaitu di dalamnya ada masyaqqah. Dia merangkumi di dalamnya ada masyaqqah. Termasuk yang hukum yang kita kata jenis tadi, isqatus solah dan juga qasr solat ni, dia adalah dia berhimpun dalam satu tema yang sama, satu jenis yang sama, iaitu apa? Apa yang disebut tadi? Iaitu at-takhfif, keringanan. Di bawah jenis at-takhfif. Okey. Wa kullu min isqati solah fil haidhi wa qasr solah wa jam'iha fi safari dakhilun tahta jinsun wahid wa at-taysir wa daf'ul haraj. Okey. Jadi setiap daripada isqat solah ni sebut tadi hukum isqat solah ni dan juga hukum qasr solat ni dia berhimpun dalam satu jenis yang sama, iaitu keringanan taysir lah, taysir atau khafif, dan juga daf'ul haraj, dan juga menolak kesusahan. Fayakunu i'tibar safar mutadamminun al-mutadammin lil masyaqqati fil qasri wal jam'i syahadatun bi'tibari jinsi hadzal wasf wa huwa al-masyaqqah fi jinsil hukmi alladhi yabhathul mujtahidu an illatih. Okey. Jadi disebut apa? Maka safar ni pengiktibaran musafir yang mencakupi masyaqqah dalam hukum qasar solat dan juga jamak solat, jadikan saksi oleh syarak dalam pengiktibaran ini sebagai satu jenis kepada sifat, satu jenis sifat, iaitu al-masyaqqah fi jinsil hukmi, pada satu jenis hukum, iaitu tadi apa, at-taysir atau at-takhfif, dan juga daf'ul haraj. Okey. Dapat kalau tak faham, tak apa, nanti boleh tanya atau kat belakang lah, ataupun boleh dengar balik. Okey. Secara kesimpulannya, al-munasib al-mu'tabarah ataupun masalah al-mu'tabarah terbagi kepada 4. Iaitu yang pertama, al-munasib al-mu'athir, yang mana al-munasib al-mu'athir ni sifat munasabah. Kan kita dah tengok tadi dalam ta'rif kan, ta'rif munasib ni iaitu sifat tu dia di antara sifat hukum tu ada munasabah. Jadi sifat tu munasabah untuk dijadikan ilah kepada hukum. Jadi untuk yang pertama ni, masalah mu'tabarah itu masalah yang ada disandang kepada nas dan juga ijma', yang mana sifat tu, sifat yang ditibar oleh syarak tu, sama ada dari sudut nas atau ijma' tu, dia diiktibar dari sudut apa ni tadi, dari sudut ain sifat itu, dan hukumnya pun dari sudut ain hukum tu, kepada satu ain hukum. Itulah sifat dia, itulah hukum dia. Dia tak ada percampuran atau persamaan dalam satu mana-mana itu. Yang kedua, al-munasib al-mulaim, yang mana al-munasib al-mulaim ni dia terpecah kepada 3, iaitu ainul sifat, ainul wasfi, pengiktibaran ainul wasfi kepada jinsul hukmi, satu jenis hukum. Yang kedua, pengiktibaran jenis sifat kepada ainul hukmi, satu ain hukum. Dan yang keempat, pengiktibaran satu jenis sifat kepada jenis hukum.
faham ya? Itu dia gitulah. Kerana sifat tu gitu. Kerana hukum tu itu je. Dia tak ada bercampur mana-mana. Kalau jenis pula dia ada ketiga-ketiga lain. Contoh masyakoh, bawah dia masyakoh pun masyakoh. Wilayah tadi wilayah tamwil, wilayah tazwij dan sebagainya. Okey. Kalau nak baca detail nanti carilah, dia boleh kaji. Contoh lain dalam kita ada sebut, tapi kebanyakan kita termasuklah kita terus dan kita lain contemporary pun dia bagi contoh yang sama. Cuma banyak sikit boleh buka dalam kitab usul fiqh usul fiqh Islamiah. Syekh Al-Bazali lah, bagi contoh banyak sikit je lah, tambah sikit. Tapi kalau dah faham tu boleh aplikasikan dengan contoh-contoh lain yang kita boleh jumpa. Okey, sikit lagi kita boleh panjang pula, habiskan sampai ni lah, habis munasib ni. Yang ketiga, nama yang ketiga al-munasib al-mursal. Al-munasib al-mursal iaitu sifat munasabah yang lam yashhadu lahu, lam yashhad lahu, yang tidak disokong ataupun tidak diambil oleh syarak, dan tidak diiktibar diiktibar oleh syarak, dan juga tidak dihalang oleh syarak. Wala lam yashhad lahu asyarak bil iktibari wala bil ilgha. Okey. Munasib mursal ataupun masalah mursal ni lah yang sifat munasabah yang syarak tidak iktibar dan syarak tidak halang. Selain itu tak ada nas lah yang kata ini tak boleh, tak ada nas yang kata ianya boleh secara khusus. Wa innama huwa munasibun ay yuhaqiqun maslahatin. Ianya juga dikira sebagai ianya adalah tapi ianya juga disebut sebagai munasib, ataupun apa yang dimaksudkan dengan munasib tu ialah dia dapat menyelesaikan masalah. Maksudnya ada kita satu biasa contoh masalah musalahan. Contoh apa tadi? Traffic light ni tak ada mana-mana nas yang menyebutkan masalah dia, dan tidak ada mana-mana nas yang menghalang daripada membuatnya. Tapi dari sudut apa ni, logik ataupun penerimaan akal manusia, ianya ada masalah. Itu masalahnya apa? Supaya sistem jalan tu teratur, tidak bertemu dan sebagainya. Tak macam Mesir. Ada traffic light pun tak function kan. Okey. Tu punya akal boleh terima ianya ada masalah. Cuma masalah tu tak ada nas yang mengiktibarnya, dan tidak ada nas yang melarangnya, menghalangnya. Lakinnahu mursal ay mutlaqun an dalil i'tibari wa dalil ilgha. Okey. Wa hadha huwa al-istilah wa hadha huwa al-istislah aw al-maslahah al-mursalah. Ini juga disebut sebagai al-istislah ataupun al-maslahah al-mursalah. Kita akan bincang detail lepas ni lah, dalam dalil yang ke-6 kita. Kal masalih allati i'tamada 'alaiha as-sahabah fi wad'il kharaj 'ala al-aradi az-zara'iyah. Contoh dia apa? Contohnya masalah yang para sahabat Nabi menyandarkan kepadanya dalam kes mengambil cukai, mengambil kharaj, cukai ke atas bumi-bumi pertanian, ke atas tanah-tanah pertanian, dan juga darbun nuqud, menempa mata wang, wa tadwin al-Quran, dan pembukuan Al-Quran, dan selainnya yang termasuk dalam masalah. Wa hadza mukhtalifun fi, dan ini adalah munasib yang ulama berkhilaf padanya. Fa innal Hanafiyah wa Syafi'iyah qalu la yajuzu at-ta'dilu bih.
Syafi'i dan Hanafi kata tidak boleh untuk kita menjadikan ianya sebagai taklil kepada satu hukum. Wala bina'ul ahkam alaihi, dan tak ada, kita tak boleh bina daripada sifat munasib yang tidak ada iktibaran ke dalil atau tidak ada dalil yang mengilghaqnya sebagai satu ilah kepada pembinaan hukum. Dan syarak lam yu'tabarhu, tak, syarak tidak mengiktibarnya, dan bahkan tidak ada dalil ke atasnya juga. Allah Ta'ala yakun wala takfu ma laisa laka bihi. Dan janganlah kau berkata pada perkara yang tidak engkau ketahui atau yang engkau tidak ada ilmu padanya. Pandangan yang kedua kata waqal malikiyah wal hanabilah, mazhab malikiyah dan juga mazhab hanabilah kata yasihu ta'lilu bihi, boleh untuk kita jadikan boleh kita untuk bertaklil dengannya. Wabina'ul ahkam alaihi, dan boleh kita bina ataupun kita buat hukum ke atasnya. Ini pandangan yang kedua. Yang pertama kata tak boleh, yang kedua kata boleh. Sebab tu dia termasuk dalam dalil yang mukhtalaf fi, mukhtalaf alaih. Dia ada pandangan ketiga sebenarnya. Pandangan yang ketiga iaitu pandangan ni adalah pandangan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab kita Al-Mustasfa, kitab usul fiqh dia. Dan pandangan ini diambil oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam Minhajul Baydawi. Siapa yang kuliah syariah guna kitab ni kan. Kitab apa? Nihayatul Usul ala Minhajul Usul kan. Atau disebut Minhajul Baydawi. Kalau kuliah syariah kita akan belajar lah. Jadi pandangan dia apa? Pandangan ketiga ni kata diterima munasib al-mursal ni sekiranya ia pada kes ataupun pada perkara yang berkaitan dengan ad-daruriyah al-kulliyah al-khamsah. Secara qat'i ianya dinilai sebagai suatu sifat yang boleh dijadikan ilah kepada satu hukum sekiranya ianya berkaitan dengan daruriyah al-khamsah ataupun yang kita sebut sebagai al-kulliyatul khams. Itu apa? Hifzuddin, hifzul nafs, hifzul aql, hifzul mal dan hifzul nasab. Sebagai ulama mendahulukan hifzul nafs pada hifzul din. Alhamdulillah, kalau perkara ni berkaitan dengan daruriyat ni, pandangan yang ketiga kata ianya boleh diambil sebagai hukum. Tapi kalau tak berkaitan, sama ada dia termasuk dalam hajat ataupun tasniat, maka tidak diambil sebagai tidak boleh diambil sebagai satu ilah untuk dijadikan hukum. Dan pandangan inilah yang kebanyakan hari ni kita pakai pandangan yang ketiga ni. Cuma kita yang tak sebut lah. Sebab kita ni al-wajiz, dan kita yang full disebut. Dia pandangan ketiga ni penting lah, sebab melibatkan nanti hukum makam, wajib, haram yang melibatkan dosa pahala. Okay. Balik pada pandangan kedua, dia kata apa? Li'anna syarak lam yalgha al-amalu bih. Kerana syarak tidak membatalkan beramalannya. Jadi syarak tak menghalangnya, jadi bolehlah kita beramal dengannya. Wa yakfi lil amali bihi ma narahu min munasibatihi lil hukmi. Cukup kita beramal dengannya dari apa yang kita tengok ianya sebagai munasabah dengan hukum. Walam nukallif illa bibadlil juhdi lima'rifati munasabatil wasf. Dan kita ni tidak ditaklifkan kecuali dengan badlul juhdi, kita bersungguh-sungguh dalam berijtihad, berusaha untuk mengetahui sifat yang munasabah. Maka jadilah, bolehlah dia sebagai di atas zon
ataupun istilah dia ghalibuz zon. Silap bukan ghalibuz zon, lain. Ghalib lah dia, jadilah dia. Jadilah dia dari sudut sangkat ataupun zon, secara zonnya sifat ini sebagai satu ilah hukum dan wajib beramal bizon. Siapa yang belajar apa ni, kalau kita dah masuk tadi sebelum ni, dalam pengujian kias ni, ulama sebut wajib beramal dengan zon ketika mana tak tahu hukumnya. Jadi sebab tu kita boleh. Tapi al-mukhtar banyak kita pakai hari ni, pandangan ketiga tadi, iaitu pandangan yang kata sekiranya melibatkan daruriyat, maka boleh dibina hukum ke atasnya atau boleh jadi ilah. Kalau tidak, wa illah fala. Jadi sebab tu dia berkaitan dengan yang kita sebutkan sebagai hukum wad'i. Bukan hukum wad'i yang apa ni, sebab manik tu, tapi hukum undang-undang yang manusia buat. Ada orang tanya, kalau apa, kat Mesir ni kan, kat Mesir ni selalu ikhwah ni dia naik motor, bawa motor, tak lesen pun kan. Tak lesen pun, tapi bawa je. Sedangkan kita tahu undang-undang kata tak boleh bawa motor tak lesen kan. Kadang-kadang motor tu motor lama, rusak tak renew kan. Sama juga kes contoh masalah ini, dalam kes masalah-masalahan. Dalam undang-undang kata jangan langgar lampu merah kan. Tapi tiba-tiba dah tak ada kereta kan. Tak ada kereta apa yang tu kat kanan kiri depan belakang, tak ada kereta. Dia jalan terus je kan. Dosa tak? Sedangkan undang-undang kata jangan langgar. Dosa tak? Tahu. Jadi jawapan dia melihat kepada maqasid, maslahah. Dia sebut maqasid ni. Dia akan, perbahasan ni secara detail dia akan termasuk dalam perbahasan maqasid ni. Kat belakang nanti ada kaedah istinbat hukum dari sudut qawaid syariah. Dia ada perbahasan tentang maqasid. Dia akan detail juga dalam tu. Cuma nak sentuh sikit sebab ada yang tanya kan. Sebagian orang dia berhujah dosa. Sebagian orang berhujah dosa sebab dalil atiullah wa atiur rasul walil amri minkum. Dan sebagian ulama, sebenarnya pandangan sebagian ulama juga lah. Ulama kata antaranya al-Imam Ad-Dusuki disebutkan sekiranya perintah itu adalah perintah wajib dan juga harus, maka wajib itaati. Jika perintah makruh, maka ada dua kaul, boleh tak boleh. Dan juga sekiranya perintah itu perintah haram, maka la ta'atalah. Jadi ini pandangan tapi dia sebenarnya dia ada tafsir dia. Apabila kita menggunakan hukum ataupun dalil umum, pada kes mentaati pimpinan ni kan, perlu melihat taat pimpinan tu pada arahannya, adakah arahannya itu arahan yang asasnya arahan tu adalah, adakah arahan itu arahan yang masalahnya diiktibar oleh syarak, ataupun arahan tu yang masalahnya syarak larang, masalah mulu lah, ataupun masalah tu tak ada pun syarat yang tiba ataupun tak ada syarat yang masalah. Jadi kalau benda yang wajib yang diiktibar syarat macam hukum hakam tadi, jelas hukumnya kena ikut. Contoh syarat kata pemimpin wajib kutip zakat, khuz bin amwalihim sadaqah. Jadi khuz kat situ adalah amar, perintah amar, tapi dia gunakan singgah singular surat apa? Mufrad. Singgah mufrad.
maksud satu, dia tak sebut khudu. Dalam ayat tu tak sebut khudu. Ulama kata lafaz ini ditujukan kepada pemimpin ataupun kerajaan. Jadi sebenarnya hukum kerajaan untuk mengambil zakat bagi siapa yang layak tapi dia tak nak bayar, wajib. Kerajaan wajib ambil zakat daripada orang yang dia tidak mahu bayar zakat sedangkan dia mampu dan dia tahu. Jadi kita ni lah, kita sama-sama muhasabah balik dalam negara kita ni, undang-undang tu tak ada. Sebab tu tak selesai masalah zakat ni. Ada je yang tak bayar zakat sebab tidak diaplikasikan. Jadi selagi mana kerajaan membiarkan perkara ni dengan redha lah, redha perkara ni. Sebab sekarang ni tak boleh bukan sahaja nak kutip kan. Dia kena dunia sekarang ni kena ada perundangan dia, kena ikut perundangan dia. Selagi mana redha dalam perkara ni, tak ada usaha untuk mentakninkan perkara ni, maka dosa. Kerajaan dosa. Dan kalau kerajaan kata tak payah bayar, tak bayar pun tak apa kan, maka dosa lah, tak ikut. Tapi pada perkara-perkara yang masalah, contoh undang-undang tadi, undang-undang lampu merah. Jadi lampu merah ni masalah yang nak dicapai apa? Wasfun munasib yang diambil untuk menjadikan hukum dalam ni. Hukum kena taat, kena ikut apa? Kena ikut perintah undang-undang jangan langgar lampu merah. Apa dia? Senang cerita, daruriyat hifzul nafs. Supaya tak ada insiden yang boleh mengorbankan nyawa. Jadi ketika mana kita dalam keadaan yang confirm, tadilah tengok depan belakang kanan kiri tak ada kereta, malam-malam tengah malam tadi kan, takkan ada inilah dari sudut goleknya memang tak mungkin ada accident lah kalau macam tu kan. Jadi tidak berdosa, tidak masalah. Teruslah jalan tu sebab dia adalah termasuk dalam masalah musalah yang tadi kita ambil pandangan yang kita tadi, kalau tidak berlaku daruriyat pada perkara tersebut kan boleh diambil sebagai ilah hukum apabila Imam Ghazali kata terkait dalam perkara daruriyat, ada daruriyat dalam hukum tu. Tapi bila dah tak ada daruriyat tu dah tak muncul. Saya confirm tak insiden lah, tak ada yang terbunuh lah kalau kita langgar lampu merah tu kan. Secara boleh berzuan je, maka tidak berdosa. Tapi kalau kita memang tengok lampu sekejap lagi nak lampu merah kan, kita pun pecut, sedangkan kan memang ada kereta kan, sebab nak kejar lah, nak langgar lampu merah, tapi bila kita langgar sedangkan kita tahu, maka benda itu berdosa lah. Sama juga kes dengan lesen. Lesen ni masalah ada apa? Maksud munasib yang nak dicapai di sebalik taknin lesen ni. Bukti mahir bawa je kan. Mahir apa dia daruriyah ke ajak ke apa? dia selanjutnya dia bukan termasuk dalam mana-mana daruriyat. Dia tidak termasuk mana-mana daruriyat lah. Sebab tu boleh je orang bawa, ada je orang bawa ada lesen tapi tak selamat. Lesen sekali lulus tapi tahu tak pernah bawa kereta, sekali bawa kereta accident terus. Ada orang yang ada lesen, tak ada lesen tapi dia pandai bawa kereta. Itu cerita lain lah, tak nak bahas itu lah. Tapi nak cerita dia, dia punya wasful munasib atau maslahah yang nak dicapai itu tidak termasuk dalam mana-mana daruriyat tu. Jadi dia tidak boleh jadikan satu sifat yang jadikan ilah untuk membina hukum wajib tadi dia ikut. Jadi buat motor tak ada lesen tak berdosa selagi mana selamat. Bawa hati-hati. Awak tak lesen tapi bawa pun macam orang gila, tak boleh lah kan. Bawa truk itu dah kira kita dah mendedahkan diri kepada pentidakjagaan nyawa. Termasuk dalam kes daruriyat masalah. Jadi tak boleh. Tapi kalau kita bawa elok cermat selamat, tak ada lesen kan. Jadi tak ada masalah.
Cuma sebagai pandang ulama, banyak mazhab Hambali lah. Mazhab Hambali dia memang tegas sikit. Perkara-perkara macam ni dia memang kata apa ni? Dosa lah. Dosa. Sebab tu tadi mazhab Hambali ni dia terima masalah-masalah sebagai tak ada. Cuma ada cuma. Sikit. Cuma Islam ni bukan sekadar fiqh aje. Bukan sekadar syariat je. Islam dia ada akidah, etikad, ada juga akhlak, adab dan tasawuf. Sebab itu siapa yang kalau memanglah dari sudut hukum fiqahnya tak dosa, tapi dari sudut akhlak dia, adab dia jadi tak adab, menjatuhkan imej. Jadi Islam memerintah kepada umatnya untuk menjaga imej. Sebab tu kena bukan sekadar ikut hukum je, tapi kena ada nilai akhlak dan diri ketiga. Itu tasawuf. Sebab tu ulama sebut man tasawwafa oleh metafaqah apa dia? Fasik. Siapa yang bertasawuf tapi siapa yang bertafakur tapi tidak bertasawuf, maka dia boleh menjadi fasik. Siapa yang bertasawuf tapi tidak bertafakur, jadi zindik. Siapa yang bertafakur dan bertasawuf, maka dia itu yang sebenar-benarnya. Itu tak cukup belajar fiqah, tak ada tasawuf. Tak cukup belajar tasawuf, tak ada fiqah. Panjang pula, ingat sentuh sikit je. Yang keempat, habis ni last ni. Al-munasib al-mulgi. Sifat munasabah yang dilarang atau dihalang oleh syarak. Wa huwa al-wasfu alladhi yadhharu lil mujtahidi annahu muhaqqiqun lil maslahati. Iaitu satu sifat yang mana para mujtahid mendapati bahawa ianya merealisasikan masalah. Sifat tu okey, dia ada masalah dia nak dicapai. Walakin takkan tapi syarak telah mendatangkan nas fi furu'il ahkam, pada furu' ahkam fiqh, ma yadullu ala ilghaihi wa adami i'tibari. Tapi syarak telah mendatangkan pada hukum ahkam fiqh apa yang menunjukkan kepada larangannya ataupun tegahannya. Maksudnya ilgha lah, dilarang. Dan tidak diiktibar. Ada masalah tapi tidak diiktibar. Wa hadha la yasihu ta'lil bih bittifaqin ulama, dan ini tidak boleh dijadikan ta'lil atau menjadikan illah dengan kesepakatan ulama. Contoh dia apa? Kashtirakil ibn wal bint fil bunuwah lil mutawaffa. Contoh perkongsian anak lelaki dan anak perempuan pada yang mati, daripada yang mati. Ya'udu wasfan munasiban litasawihima fil irth. Walakin syara' algha i'tibaru hadzal wasf fi ahkamil mawarith. Contoh dia apa? Contoh dia perkongsian atau samalah. Anak lelaki dapat separuh, anak perempuan dapat separuh. Tapi syarat telah datangkan dalam hukum ahkam mawarith, anak lelaki kena dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat satu bahagian. Lidzakari mithlu hadzal usain. Kan kalau kita tengok ada je masalah dia kan. Dapat sebahagian sama, masalah supaya adil, masalah dia ada masalah. Tapi masalah tu ditolak oleh syarak. Contoh lain kan iktibar azawaj wasfan munasiban li'ta'i kulli min az-zawjain haqqut talaq
li'iniqadi li'iniqadi al-aqdi birida tarfain. Walakin hadha al-wasf alghahu syara' biqauli sallallahu alaihi wasallam innamat tulaq liman akhadha bis-saq. Contoh yang kedua dia kata apa? Seperti mengiktibar apa ni? Dalam perkahwinan satu sifat yang munasabah, iaitu dengan memberikan setiap daripada suami dan isteri itu hak tolak. Maksudnya bukan semata-mata suami je ada hak talak. Perempuan pun ada hak talak. Kalau dalam Islam kan suami je yang boleh talak kan, perempuan tak boleh talak kan. Dia kata ni, patutnya perempuan boleh ada hak talak kan. Sebab kalau tengok kan, sifat tu ada masalah dia kan. Ada masalah dia. Nanti kalau perempuan kena siksa perempuan, dia boleh talak suami dia kan. Ni jauh-jauh golongan liberal. Dulu ada kes ni dulu. Minta supaya perempuan diberikan hak talak dalam mahkamah syariah. Dia bagi jauh-jauh dia. Golongan sis lah. Sistem Islam liberal. Kan? Tapi syarat telah melarangnya, ataupun syarat telah mendatangkan satu nas, iaitu talak tu, hak talak tu hanyalah pada yang memberikan mahar. Jadi yang beri mahar siapa? Lelaki lah kan? Lelaki. Jadi lelaki lah ada hak talak tu. Jadi perempuan ni dia ada apa? Dia ada khuluk. Dia ada khuluk, tebus. Dia kata nak minta cerai, boleh tak cerai, bagi balik mahar aku. Ataupun nak tebus kan, bagi aku tumbang dulu. Contoh. Biasanya mahar tebus mahar balik lah. Jadi tu hak perempuan ada hak khuluk. Ada hak khuluk. Islam ni sebenarnya adil. Wa ka'ilzam al-muftir al-ghani fi Ramadan bisiyami syahrain mutatabi'ain duna simah lahu bil-i'taq liyatahaqqaqa al-maqsud minal kafarati bin nisbati ilaihi wa huwa az-zajar wa rada'. Contoh yang seterusnya iaitu melazimkan orang yang berpuasa, orang kaya yang sengaja berbuka puasa di siang hari, ataupun kes ni kes orang yang buka puasa dengan berjimat lah kan. Puasa menahan diri daripada makan, minum dan juga jimaan. Jadi yang dia buka puasa dan sengaja berjimat siang hari, maka ni kes terus bagi hukuman dia apa? Buat puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan dalam Islam kafarah jimat siang hari ni adalah, yang pertama kenapa? Kena bebaskan hamba. Yang kedua puasa, tak boleh puasa, bebaskan hamba, kemudian puasa kan. Puasa, lepas tak boleh puasa baru bayar, bukan bayar, bagi makan 60 orang miskin. Tapi ini dia tak pergi salah satu, dia terus yang kedua. Sedangkan Nas kata tak boleh. Jadi macam ni? Dia kata ada masalah. Apa masalah dia kata? Masalah ni lah yang merealisasikan maksud ataupun tujuan kafarah tu, iaitu untuk mencegah dan juga menegah dia daripada terus membuat jimat siang hari ni lah. Sebab apa? Sebab orang kaya ni untuk bebaskan hamba dan juga memberi makan kepada orang miskin ni sahlun alaihi, mudah je bagi mereka. Kes ni sebenarnya pernah berlaku. Kes ni pernah berlaku zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah dulu, raja dia suka ni lah, suka jimat siang hari.
Lalu orang-orang bertanya kepada seorang ulama ni lah, nama dia Yahya bin Laith, yang anak murid kepada Al-Imam Malik, Imam Malik. Jadi dia kata apa? Dia kata ni lah terus. Uh, dia kata terus hukuman kepada raja ni dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab apa? Sebab kalau nak pergi yang pertama tu dia kata apa ni, membebaskan hamba. Raja ni bukan setakat boleh membebaskan seorang hamba. Kan? Semua hamba yang ada kat istana tu boleh bebaskan. Mudah bagi dia. Kau nak kata beri makan orang miskin bukan setakat seorang, dua, 60 orang miskin. Satu kampung miskin tu pun dia boleh bagi makan kan raja ni. Sebab tu dia keluarkan fatwa terus puasa 2 bulan betul-betul. Sebab puasa 2 bulan betul-betul susah. Terputus satu hari, mula balik. Kan? Jadi dalam kes ni Al-Imam Al-Ghazali disebut juga dalam Mustasfa. Jadi fatwa dia ni, fatwa Imam Yahya Al-Laith ni telah batal fatwa dia. So kena ikut turutan tu lah, turutan kafarah tu. Wairu anna syara' al-wahad al-wasfi bi ijabil kafarah martabatun ala nahwi tali. Syarak telah mengilghaq, telah melarang fatwa begini dengan mana syarat mewajibkan kafarah tu mengikut susunan dia, tertib dia, iaitu memberi hamba siam 2 bulan berturut-turut dan juga memberi makan 60 orang miskin. Duna tafriq bainal mukallafain dan mukallafin bisa bil ghani wal qudrah al-atqi wa adam at-tadarrubi. Tanpa kita membeza-bezakan sama ada di antara mukallaf tu, sama ada orang yang dihukum tu dia kaya atau tidak, dia mampu atau tidak. Yang penting kena ikut susunan tu. Okay, kita berhenti sampai sini. Jadi itu untuk munasib. Rasanya kalau tak jelas boleh tanya ataupun kita boleh bincang lepas ni. Kalau silap boleh tegur lah. Jadi untuk munasib mursal atau masalah-masalah ni kita akan beri detail lepas ni lah, yang berkaitan dengan maksud dan sebagainya. Kita pergi sebelum ni. Jadi kalau yang ada yang tak faham tu, ambil dulu istilah-istilah ni sebagai asas untuk kita faham secara asas. Dan dia kena banyak bincang lah, kuangkam dan sebagainya ni. Yang rujuk kepada yang berkaitan lah. Ada soalan ni? Tak ada Okay. Wallahu ta'ala alam. Jadi hari ni kita berhenti sampai sini saja. Allah. Qul hadza fastaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah. Selamat berpuasa lah. Selamat berpuasa dan selamat menuju kepada takwa. Bebaskan diri daripada maksiat dan banyakkan lakukan ibadah. Hashtag kita apa? Jauhi maksiat, lazimi taat. Realisasikan hashtag tu betul-betul lah, insyaAllah. Sama-sama kita bantu sama. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.